So guys, finally Apple telah pun perkenalkan iOS 17 yang terbaru dan ini dia aku dah gunakan pada iPhone 14 Pro Max aku, tapi buat masa sekarang ni hanyalah versi developer beta saja, sesuai untuk developer apps dekat iPhone, tak sesuai untuk pengguna biasa. So korang jangan tanyalah kenapa iPhone korang tak dapat update. Untuk official release korang just tunggu sekitar bulan 9 ataupun mungkin korang boleh cuba yang versi public beta dalam bulan 8 macam tu. So untuk pengguna biasa janganlah cuba-cuba untuk gunakan developer beta sebab memang akan ada bugs dan juga tidak akan stabil. So siapakah yang akan dapat update terbaru iOS 17 ni? Hanyalah untuk pengguna iPhone XS, XS Max dan juga ke atas. Untuk iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus dan juga iPhone X memang tidak akan dapat update iOS 17 kali ni. So memang aku boleh katakan RIP untuk iPhone X dan juga ke bawah. So at least kalau korang nak dapat update iOS 17 ni, nak kena gunakan iPhone XS dan juga sampai iPhone yang terbaru sekarang ni. Persoalan yang paling ramai tanya aku, masih boleh gunakan ke iPhone X dan juga iPhone 8 walaupun dah tak dapat the latest iOS 17 update? Yes, memang tak ada masalah untuk korang gunakan iPhone dengan iOS 16 sebab aku rasa dah good enough bagi sebuah iPhone. Untuk iOS 17 ni very minor update, so dia tak ada kesan yang besar sangatlah untuk iPhone X ataupun iPhone 8. So korang just boleh gunakan macam biasa dan dia punya features pun dah good enough bagi sebuah iPhone actually. So that's why korang jangan risau, boleh gunakan macam biasa pada iPhone X, cumanya korang tak dapat the latest features dan juga mungkin dalam masa jangka yang lama tu dia akan memberi kesan in case kalau update apps tu tak support lagi untuk iOS 16. At least korang nak kena upgrade kepada the latest lagi iOS. So itu saja dia punya efek. Cuma bukan sekarang, dia ambil masa yang lebih lama sikit lah sebab aku rasa sekarang ni pun kebanyakan apps at least kena gunakan iOS 13 kan. So that's why memang boleh gunakan macam biasa. Berbalik kepada iOS 17, apakah upgrade yang Apple bagi sebenarnya kalau nak bandingkan dengan versi yang sebelumnya? Bagi aku dia memang sangat minor je changes, dia tak ada perubahan yang drastik sangat. Aku akan kongsikan antara lebih features menarik untuk korang semua cuba sendiri pada iPhone korang. So ada yang cakap yang sebelum ni Apple akan perkenalkan control center baru, akan perkenalkan split screen dan juga dynamic island features yang lebih menarik. Tapi ketiga-tiga perkara ni tidak ada guys. Tak ada split screen, tak ada control center baru dan juga tak ada features dynamic island yang aku rasa agak kecewa lah. So yang dua ni tak apa lagi, tapi dynamic island features ni aku sambung kepada lebih 10 features menarik untuk iOS 17. Let's talk about it. Ciri yang pertama sekali adalah pada bahagian Siri. So kalau korang pergi ke bahagian setting, kat sini pergi masuk ke bahagian Siri and search dan korang akan ada pilihan Siri ataupun Hey Siri. Tapi kena pastikan language adalah English dan juga United States. So kalau korang pilih English Singapore, dia tak akan enable Siri. So sekarang ni kita tak perlu nak panggil Hey Siri, kita just panggil Siri terus dia akan respon dan juga buat apa yang kita cakap lah. So kita just cakap, Siri, how's the weather today? So itu adalah antara fungsi yang baru untuk iOS 17. So untuk iOS 16 tak ada benda ni tau. Kita nak kena panggil Hey Siri juga. Siri, do a beatbox. Here's what I've been practicing. Boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots. I could do this all day. Cats and boots and cats and Siri, boots and cats and sing some song. Sure, absolutely. I am. Okay, here I go. I am. Hang on, let me just clear my... Gosh, singing is harder than I thought. Ciri menarik yang kedua adalah pada bahagian contact poster. Sekarang ni korang boleh edit dan juga customize ala-ala macam lock screen. So korang boleh nampak ada gambar aku ni. Tekan edit kat sini dan korang boleh customize jenis apa yang korang nak dari segi dia punya poster gambar tu. So font, gambar apa korang boleh pilih, style pun korang just boleh tukar-tukar saja. So ini antara pembaharuan yang aku rasa agak menarik untuk iOS 17 dan every time kalau ada orang call, kita akan nampak gambar macam ni tau. So kita tahulah siapa yang call. Ciri menarik ketiga ni memang sangat sesuai untuk pengguna Apple Attack kalau sana sebab sekarang ni untuk iOS 17 diorang enable untuk kita share Apple Attack kepada 5 orang yang berbeza. Masuk Apple Find My dan kat sini korang boleh tekan share this attack, add person siapa yang korang nak attack ni berkongsi dengan korang lah. So orang tu juga akan nampak produk attack tu ke mana dan juga boleh trace dekat mana attack tu. So mungkin sesuai untuk family ataupun untuk business owner lah in case kalau nak bagi dekat ada punya pekerja ke atau mungkin rider dan sebagainya. So ini antara salah satu ciri yang menarik untuk pengguna Apple Attack. Ciri menarik seterusnya adalah pada bahagian aplikasi messages dan memang amat sesuai untuk pengguna iMessage. Sekarang ni korang just boleh swipe to reply dekat message yang diorang send tu. Lebih kurang je macam aplikasi WhatsApp
Dan kalau korang masuk dekat bahagian tambah ni, kat sini akan ada senarai untuk korang nak check in. So apakah kelebihan check in ni sebenarnya? So kita boleh bagi tahu kawan kita ETA, kita nak sampai lokasi tu, kita dah dekat mana, dan juga segala information untuk kita punya location ke destination tu. Selain tu juga ada ciri stickers. So kat sini kita boleh tambah stickers baru daripada gambar yang kita dah ambil dekat iPhone. So contoh gambar ni, aku just tekan saja dan dia akan automatically detect subjek yang ada dalam gambar tu dan just tekan add sticker. Dia akan jadikan gambar tu sebagai sticker. So kita juga boleh letak efek dan pelbagai lagi. Dia memang boleh customize macam ni lah. So aku rasa ini antara yang menarik dengan stickers untuk iOS 17. Dan kita tekan untuk hantar dekat orang yang kita nak hantar tu lah. Dan support juga untuk third party apps macam WhatsApp dan sebagainya. So ini juga ada live sticker yang aku dah buat tadi, gambar Mustang. So live sticker ni korang nak kena pastikan yang korang gunakan live photos, baru dia akan jadi live stickers. Ciri menarik seterusnya adalah pada bahagian aplikasi general, tapi setakat hari ni Apple tak bagi lagi untuk iOS 17 versi developer beta ni. Mungkin the next version of iOS baru diorang akan bagilah aplikasi tu. So apa yang menarik dengan general tu adalah korang boleh personalize ikut kita punya daily habit ataupun kita punya macam diary untuk iPhone. So dia akan concludekan kita punya gambar, lagu, lokasi, workout dan banyak lagi. Jadi macam kita punya diary dekat aplikasi iPhone. Seterusnya aku rasa ini adalah ciri paling menarik sekali untuk iOS 17, iaitu standby. So masuk setting, kat sini tekan saja standby, and then korang boleh enable ataupun disable, toggle saja, dan boleh juga always on dekat sini. Night mode ni korang boleh setting sama ada nak night mode ataupun motion to wake. So kalau motion to wake ni, every time kalau kita tidur, dia akan disable tau, display tu. Tapi kalau dia enable macam ni, dia akan detect kita dan juga akan automatically untuk enable bahagian standby tu. So aku rasa sesuai lah untuk penjimatan bateri pada mood standby dan juga kalau korang enable motion to wake ni. So korang nak kena pastikan yang iPhone korang kena cocok dengan charger tau. Sama ada cocok charge bawah ni ataupun cocok dengan wireless charging ataupun MagSafe dekat belakang lah. So kena lock phone dan kena pastikan yang korang letak dekat kedudukan landscape macam ni. Aku rasa dia lebih sesuai untuk kalau korang ada stand dan juga menggunakan MagSafe kat belakang tu. Lebih menarik lah kalau nak bandingkan dengan wired charging ni. So just tunggu few second, dia akan automatically keluar nanti. Sekarang ni korang nampak aku dah bertukar kepada standby mode dan kita boleh tukar juga jenis style apa yang kita nak. Just swipe saja dan korang boleh swipe ke atas untuk tukar jenis jam apa yang korang nak dengan mode standby ni. So dia lebih sesuai lah kalau korang nak letak iPhone masa tengah buat kerja kat tepi dan nak jadikan ni sebagai jam. Mode ni memang sangat sesuai. Dia akan menjadi sebuah jam dengan harga cecah RM8,000. So ini antara pembaharuan yang Apple bagi pada iOS 17. So memang features ni bagi aku agak baru dan dia ada limitation sikit lah. Tak banyak benda yang kita boleh explore lagi. So aku rasa dalam masa kehadapan lebih banyak lagi untuk bagai standby punya style ni. So dia basic macam ni, tapi korang boleh tengok lah stock. Korang boleh tengok reminder, boleh tengok kalender, and boleh tengok juga esok nak buat apa, hari ni nak kena buat apa. Ciri seterusnya adalah pada bahagian AirDrop. So sekarang ni ada ciri yang digelar sebagai name drop. So name drop ni kita boleh share kontak dengan orang lain, tapi cara untuk nak share kontak tu korang nak kena tap iPhone ni dengan iPhone lain secara dekat macam tu lah. So korang nak kena tap macam ni. Cuma korang nak kena pastikan yang iPhone tu menggunakan iOS 17 juga, baru boleh gunakan name drop. So untuk yang satu lagi 14 Pro Max aku ni tak lepas untuk update kepada iOS 17 developer beta. Aku tak sure kenapa, tapi aku boleh tunjuk dia punya grafik macam mana benda tu berfungsi dan memang very seamlessly, cuma nak kena dekat dengan iPhone tu. So dia tak macam AirDrop biasa kan, kita just boleh buat daripada jauh sikit. And dia boleh juga buat dengan Apple Watch. Korang just tap saja dengan Apple Watch orang tu, dia akan automatically untuk share kontak. Selain pada tu juga, antara pembaharuan yang paling ketara pada iOS 17 adalah pilihan wallpaper baru. So korang just masuk bahagian setting, kat sini ada wallpaper dan add new wallpaper, dan ada pilihan wallpaper yang digelar sebagai kaleidoscope. So yang ni memang amat menarik untuk korang yang suka colourful, sebab dia macam ada gabungan macam abstract dan juga colour yang berbeza. Ada juga collection yang baru. Ini memang menunjukkan bahawa iOS 17 lah kalau korang gunakan wallpaper yang baru ni. Cuma untuk iPhone 15 series, aku rasa akan ada wallpaper yang baru lagi ala macam iPhone 14 Pro Max ni. Antara ciri lain yang ada pada iOS 17 adalah sekarang ni pada aplikasi Maps, korang boleh download offline Maps. Bermakna korang tak perlu pun internet untuk nak tengok Maps ataupun navigate. Just tekan offline Maps kat sini, download, dan kita boleh pilih dekat mana lokasi yang kita nak dia offline download. So boleh tekan lokasi dan kita boleh select lah lokasi mana yang kita nak untuk offline maps. So just tekan download dan dia akan tunjuk berapa size dia.
laju dia download. So aku boleh juga resize dan juga download kawasan lain yang aku nak. Gopeng, Kota Baru. Maybe aku akan ambil sekitar KL kot. Nak cuba dulu tengok KL macam mana. Kita boleh besarkan dan juga kecilkan tau lokasi yang kita nak. Apa kata kalau aku download terus Malaysia ni? Boleh tak? Total untuk kawasan yang aku select tadi adalah almost 700 MB. Sekarang ni aku dah siap download offline maps yang aku select dekat kawasan yang aku nak tadi, dan aku dah ubah nama dia kepada half MY. Kalau korang nak resize balik pun boleh, tapi nak kena download baru lagi. Dan kalau korang tak nak maps ni, korang boleh delete saja kat bahagian bawah ni. And then kat sini juga kita boleh on dia untuk only use offline maps. So sesuai untuk korang yang nak gunakan maps dekat kawasan yang tak ada internet. Untuk pengguna di luar sana nak navigate tanpa gunakan internet, just gunakan offline map saja. Ciri dan juga improvement yang terakhir sekali adalah pada bahagian keyboard, dan sekarang ni Apple improve lagi untuk autocorrect untuk keyboard iOS 17. So everything yang korang tulis dekat iPhone dia akan detect dan juga dia akan personalize ikut bahasa yang korang biasa gunakan. Macam short form ke, bahasa pasar ke, bahasa apa yang korang biasa gunakan, dia akan detect dan juga autocorrect ikut bahasa yang korang dah biasa gunakan, personalize ikut pengguna iPhone tu sendiri. So guys, aku rasa itu saja antara sedikit sebanyak ciri menarik yang ada pada iOS 17. Korang boleh cuba sendiri dekat iPhone korang, tapi warning, buat masa sekarang ni hanyalah developer beta saja, bukannya public beta, bukannya official lagi. Dan by the way, untuk iPhone 14 Pro Max yang aku guna sekarang ni adalah ditaja oleh factory mobile. So kalau korang nak dapatkan iPhone, smartphone lain, Android, nak repair, nak buat pelbagai lagi servis, telco dan sebagainya, korang boleh check it out dekat factory mobile, dekat Shah Alam, Ampang, dekat Pantai Timur pun banyak branch diorang, ataupun just pergi saja dekat website factory mobile. So check it out saja dekat factory mobile untuk iPhone, Android, service repair dan sebagainya. Okay, terima kasih kerana menonton, dan antara semua features baru tu, mana satu features yang korang paling suka sekali, korang just komen saja kat bawah. Okay, sampai berjumpa lagi lain video. Assalamualaikum, bye. Agak kecewa lah dengan iOS 17 ni, macam upgrade yang tak perlu kot, tapi itulah diorang nak kena buat juga kan iOS 17. Aku rasa dia lebih kepada macam iOS 16.7 tau. Dia bukannya 17. So kalau 17 patutnya at least lah bagi control center baru pun dah cukup bagus kan. Ini control center semua masih sama kot. Sangat minor lah upgrade kali ni. Dia tak macam iOS 16 tau. Walaupun home screen tu lebih kurang sama macam iOS 15, tapi at least lock screen tu memang perubahan yang drastik jugalah untuk kita nak nampak new experience pada iPhone kan. Tapi itulah 17 kan, apa pun masih developer beta. So aku harap next version dia akan improve lagi lah, ataupun bagi new features at least untuk Dynamic Island ataupun control center tu kan. Split screen tu aku tak kisah sangat, tapi Dynamic Island features dan control center tu at least bagi pembaharuan. Sebab kalau korang tengok sekarang ni macam bosan lah kan. Apa pun kita just tunggu dan lihat untuk iPhone 15 series pada bulan September ni. Korang boleh tonton video aku tentang iPhone 15 series, aku dah kongsikan, dan juga korang boleh tonton video aku mengenai Transformers Optimus Prime Auto Transform tu. Menarik gila kot.